Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita pada hari ini buat kali pertama untuk tahun 2021, sempena mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 3. Jadi untuk hari ini, cikgu akan bagi sedikit taklimat berkenaan subjek yang akan kita belajar pada tahun ini. Terlebih dahulu, cikgu akan perkenalkan diri cikgu, Puan Rosliza binti Cik Mamat, berserta dengan rakan cikgu, Puan Atifah binti Saad, yang akan mengajar kelas kamu untuk tahun ini. Jadi, hari ini cikgu akan bagi tahu sedikit pendahuluan, kandungan mata pelajaran dan juga format peperiksaan yang akan kamu duduki nanti. Okey, kita tengok di bawah pendahuluan. Mengikut standard sekolah menengah KSSM, mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi akan mendedahkan pelajar kepada 3 perkara, iaitu yang pertamanya ialah apresiasi produk reka bentuk, yang kedua aplikasi teknologi, yang ketiga pembuatan produk, dan yang keempat penilaian reka bentuk produk. Manakala untuk kandungan, pelajar hanya perlu belajar 3 bab saja untuk tingkatan 3, iaitu bab yang pertama aplikasi teknologi, bab yang kedua pembangunan produk, di mana untuk bab yang kedua ni pelajar perlu menghasilkan produk secara individu ataupun berkumpulan. Kemudian yang ketiga, reka bentuk dalam perniagaan. Okey, di mana di sini pelajar dikendaki belajar macam mana bentuk instrumen pemasaran, macam mana menghasilkan iklan dan sebagainya. Okey, kita tengok apa kandungan bab 1. Okey, ada tertera kat sini, kamu boleh tengok untuk reka bentuk mekatronik, di mana kamu perlu menyatakan maksud reka bentuk mekatronik, mengenal pasti elemen mekatronik. Bila sebut mekatronik, nanti kamu akan tahulah apa itu mekatronik. Mechanical. Tronik tu elektronik. Okay, kita tengok apa itu mekatronik. Kemudian yang ketiga, menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okay. Dan yang keempat, menghasilkan gambar raja blok. Rasanya raja blok ni pun kamu dah belajar sebelum ni. Kemudian menghasilkan lakaran. Lakaran. Dah belajar pada tingkatan 1 dan 2. Menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah sesuai berdasarkan raja blok yang terlibat. Kemudian membuat penambahbaikan. Okey, nak tambah apa pada produk tu nanti. Serta membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah sesuai. Okey, di mana kita akan test produk tu. Boleh jalan ke tak, hidup ke tak, berfungsi dengan baik ke tak. Kemudian kita akan ubah sesuai. Baik, seterusnya kandungan bab 2. Okey, di bawah bab 2 ni kamu perlu menghasilkan produk. Produk tu boleh berfungsi ataupun separa berfungsi ataupun berfungsi sepenuhnya. Okey, kamu dah pernah buat produk pada tingkatan 2. Okey, jadi tahun ni produk tu mesti nampak real. Kalau benda tu hidup, kena hidup. Kalau benda tu perlu berjalan, bergerak. Maksud cikgu bergerak, kena bergerak. Kemudian kalau kita tengok dalam penghasilan produk, pelajar perlu menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kepada kajian keperluan pelanggan dan juga projek brief. Kemudian ada satu lagi, mengenal pasti teknologi apa yang perlu dimasukkan dalam produk yang kamu hendak reka tu nanti. Kamu juga perlu merancang konsep. Konsep apa yang perlu diterapkan, elemen apa yang ada, kemudian prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Kat sini pun ada lagi lakaran yang kamu perlu lukis. Kemudian menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Okey, yang ni lakaran macam tadilah. Ada gambar, ada bentuk ortografik. Kemudian menyediakan jadual kerja. Okey, jadual kerja ni proses lah.
proses aliran kerja yang pertama kamu kena buat apa, yang kedua kena buat apa dan seterusnya. Dan last kali, menyediakan senarai bahan, peralatan dan bajet produk. Di sini nanti kita boleh tahulah berapakah kos untuk menghasilkan produk yang kamu reka cipta tu nanti. Okey, seterusnya kandungan bab 3. Okey, bab 3 reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Okey, untuk bab 3 ni di mana dalam 3 bab tadi, bab pertama, bab kedua dan ketiga. Bab ketiga ni untuk tahun ni sebab kita tidak boleh mengadakan pembelajaran secara bersemuka. Jadi, cikgu akan ajar bab 3 dahulu. Okey, kita tengok apa yang ada dalam bab 3. Okey, yang pertama menyatakan maksud pemasaran. Kemudian yang kedua menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Yang ketiga mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, iklan. Pernah tahu kan iklan? Pernah tengok dalam TV bentuk-bentuk iklan? Okey, nanti kita akan belajar secara detail lah. Yang keempat memilih reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Okey, ni reka bentuk. Kamu perlu menghasilkan iklan. Macam mana? Nak buat poster ke? Nak buat banner ke? Okey, di mana poster ataupun banner ni satu langkah untuk kita promote ataupun memasarkan produk yang anda hasilkan. Kemudian yang kelima, menganalisis kaedah reka bentuk pengiklanan yang dipilih. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, membuat rumusan kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai dengan produk. Dan yang ketujuh, menghasilkan reka bentuk pengiklanan. Okey, yang last kali setelah proses 7 ni nanti, yang terakhir itulah kamu akan menghasilkan satu iklan yang sempurna lah yang boleh memasarkan produk tu nanti. Okey, seterusnya tentang format peperiksaan PT3, subjek reka bentuk dan teknologi. Kita tengok format dia. Okey, ada 3 bahagian. Yang pertama, peperiksaan bertulis. Okey, yang bertulis ni macam biasalah yang kamu kena jawab dalam dewan tu kan. Okey, yang kedua, kerja projek. Kerja projek yang cikgu bagi tahu tadi, bab 2 perlu menghasilkan projek, perlu membuat pengiklanan. Tu antara projek yang kamu perlu sediakan. Kemudian yang last, yang ketiga, PBD lah, di mana cikgu akan bagi markah lah. Setakat mana pencapaian kamu berdasarkan pemerhatian cikgu, kerja buat kamu lah. Okey, untuk peperiksaan bahagian A mempunyai 15 markah. Di mana bahagian A, ujian bertulis tadi, dia ada bahagian objektif. Di mana objektif tu bentuk dia A, B, C, D. Ada 15 soalan. Dia merangkumi semua yang kamu telah belajar daripada tingkatan 1, 2 dan juga 3. Jadi kamu kena ingat balik, kena menghafal, mengingati dan memahami, serta dalam ni kena ada kemahiran mengaplikasi. Bahagian B pula, soalan struktur, 20 soalan. Topik tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, jadi kamu tidak bolehlah mengenepikan apa yang kamu telah belajar masa tingkatan 1 dan 2. Okey. Bahagian C. Bahagian C soalan esei, di mana hanya ada 3 soalan, tetapi setiap soalan markah dia 10. Markah dia 10. Jadi bila ada 3 soalan, markah dia jumlah markahnya ialah 30 markah. Jadi kat sini walaupun hanya 3, tapi kamu perlu mempunyai kemahiran mengaplikasi, mengingati dan memahami. Okey, untuk kerja projek, penghasilan produk
Okey, macam tadi cikgu kata, cikgu dah bagi tahu kamu perlu menghasilkan produk yang boleh berfungsi sepenuhnya ataupun separa berfungsi. Kemudian diikuti dengan dokumentasi. Kamu kena buat kerja khusus kat sini. Perlu tulis ada bentuk dokumentasi ni, bentuk penulisan. Okey, setakat itu sahaja sebagai intro untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu sampaikan dan kita akan jumpa lagi pada slot yang berikutnya nanti yang cikgu akan bagi tahu kemudian. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.